Assalamualaikum dan selamat pagi. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah bab 6, bentuk muka bumi dan subtopik bentuk muka bumi di Malaysia dan lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Bentuk muka bumi di Malaysia terdiri daripada tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran. Okey, kita lihat gambaran bentuk muka bumi di Malaysia, iaitu terdiri daripada tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran, iaitu tasik dan sungai. Kita lihat bentuk muka bumi yang pertama, iaitu tanah tinggi. Tanah tinggi adalah merujuk kepada kawasan yang mempunyai ketinggian melebihi 180 meter dari aras laut dan ia merangkumi banjaran gunung dan dataran tinggi. Banjaran gunung di Malaysia terbentuk disebabkan oleh proses lipatan ataupun kita kenali sebagai gunung lipat. Okay. Banjaran paling banyak terbentuk di bahagian tengah semenanjung Malaysia, pedalaman Sarawak dan di barat serta tengah negeri Sabah. Okay. Kawasan tanah tinggi mempunyai suhu yang rendah, seperti di Cameron Highland yang mempunyai purata suhu sebanyak 19 darjah Celsius berbanding dengan kawasan bandar seperti Kuala Lumpur. Di sebelah ini adalah contoh gambar kawasan tanah tinggi di Malaysia, iaitu Gunung Kinabalu dan juga di tanah tinggi Cameron. Bentuk muka bumi yang kedua adalah tanah pamah. Kawasan tanah pamah ialah kawasan yang rendah yang mempunyai ketinggian tidak melebihi 180 meter dari aras laut, dan kebanyakan tanah pamah di Malaysia terdapat di lembangan sungai, dataran, delta dan dataran pantai. Sebagai contoh, dataran Kedah Perlis, delta Rajang dan delta Segama. Ini adalah contoh kawasan tanah pamah, iaitu dataran Kedah Perlis dan juga dataran Kelantan. Lihat bentuk muka bumi yang ketiga, iaitu pinggir laut. Malaysia mempunyai pinggir laut yang panjang, iaitu kira-kira 4,800 km. Dan Malaysia dikelilingi oleh laut yang cetek yang terletak di atas pentas benua ataupun dikenali sebagai pentas Sunda. Ini adalah pentas benua. Antara laut di Malaysia adalah Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Selat Melaka. Di pinggir pantai terdapat banyak ciri fizikal. Ciri fizikal seperti pantai, tebing tinggi, tanjung, teluk, gerbang laut, batu tunggul dan batu sisa. Ini adalah contoh gambar di kawasan pinggir laut yang mempunyai banyak ciri fizikal. Bentuk muka bumi yang keempat adalah saliran. Saliran adalah merujuk kepada sungai dan tasik. Dan saliran di Malaysia adalah berpunca dari kawasan tadahan hujan di tanah tinggi, dan di Malaysia terdapat tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Kita lihat kepada subtopik yang seterusnya, iaitu lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Kita lihat yang pertama, kawasan tanah tinggi di Malaysia. Di semenanjung Malaysia, kawasan tanah tingginya berpunca dari dataran tinggi Yunnan di China yang merentasi Thailand dan menganjur dari utara ke selatan semenanjung Malaysia. Dan merupakan banjaran gunung lipat tua yang stabil, di mana gunung lipat tua ini adalah terbentuk kira-kira 200 juta tahun dahulu. Contoh banjaran tanah tinggi di Malaysia adalah banjaran Titiwangsa, di mana dia tinggi di utara dan semakin rendah ke selatan, dan dia digelar sebagai tulang belakang semenanjung Malaysia. Manakala tanah tinggi di Sabah dan Sarawak terletak di pedalaman Sabah dan Sarawak, antaranya adalah Gunung Kinabalu, iaitu terletak di Banjaran Croker di Sabah,
merupakan gunung tertinggi di Malaysia. Okey, sekarang kita lihat lokasi tanah tinggi di semenanjung Malaysia. Kalau di semenanjung Malaysia, tanah tingginya berada di kawasan tengah semenanjung Malaysia. B1 ini adalah banjaran Titiwangsa yang digelar sebagai tulang belakang semenanjung Malaysia dan terdapat sebuah gunung iaitu Gunung Korbu. B2 sini adalah banjaran Tahan dan terdapat sebuah gunung iaitu Gunung Tahan, iaitu gunung tertinggi di semenanjung Malaysia, dan B3 adalah banjaran Benong. Okey. Seterusnya kita lihat lokasi tanah tinggi di Sabah dan di Sarawak. Okey, di Sabah, kawasan tanah tingginya terletak di bahagian barat dan tengah Sabah. Okey. Kita lihat yang pertama, banjaran B4 adalah banjaran Croker, yang terdapat sebuah gunung iaitu Gunung Kinabalu, iaitu gunung tertinggi di Malaysia. B5 adalah banjaran Trusmadi dan terdapat sebuah gunung iaitu Gunung Trusmadi, dan B6 adalah banjaran Bezi. Manakala di Sarawak pula, kawasan tanah tingginya terletak di kawasan pedalaman. Kita lihat yang pertama B7 adalah banjaran Tamak Abu dan terdapat sebuah gunung iaitu Gunung Mulu ataupun dikenali sebagai gunung api yang terletak di Taman Negara Mulu. B8 adalah Pergunungan Iran, B9 adalah Pergunungan Hose, dan B10 adalah banjaran Kapuas Hulu. Seterusnya kita lihat lokasi tanah pamah di Malaysia. Di semenanjung Malaysia, tanah pamahnya terdapat di bahagian pantai barat dan pantai timur. Antara contohnya adalah dataran Kedah Perlis, dataran hilir Sungai Perak dan dataran Kelantan. Di Sabah dan Sarawak pula, kalau di Sabah terletak di pantai barat dan pantai timur negeri Sabah. Dataran di pantai timur Sabah lebih luas berbanding dengan pantai barat Sabah. Manakala di Sarawak pula, dataran pantai barat negeri Sarawak merupakan tanah pamah yang luas. Delta Rajang membentuk lembangan yang luas di pantai barat negeri Sarawak. Okey, kita lihat lokasi dalam peta. Ini adalah lokasi tanah pamah di semenanjung Malaysia. Lihat yang pertama, dataran Kedah Perlis, iaitu kawasan tanah pamah yang rata terdiri daripada jenis tanah aluvium dan sesuai untuk penanaman padi, dataran Kedah Perlis. Yang kedua adalah dataran Kelantan, tanah pamah yang rendah dan rata, diliputi tanah jenis aluvium dan tanah yang subur untuk kegiatan pertanian, sama juga contohnya penanaman padi. Dan di sini adalah dataran hilir Sungai Perak. Dalam buku teks kamu ada ralat. Sebenarnya dataran hilir Sungai Perak iaitu kawasan tanah pamah yang luas dan sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi dan juga aktiviti pertanian seperti penanaman getah. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, yang pertama kita lihat dataran pantai barat Sabah, tanah pamah yang agak sempit dan terputus-putus sesuai untuk kegiatan perindustrian seperti likas dan kepayan. Dan di sini pula adalah dataran pantai timur Sabah. Dataran di pantai timur Sabah adalah lebih luas berbanding pantai barat dan sesuai untuk kegiatan pertanian seperti kelapa sawit, getah dan kokok. Manakala di Sarawak pula, sini, yang berhampiran dengan Sungai Rajang ini, digelar sebagai Delta Rajang. Dataran luas dan subur. Delta Rajang membentuk lembangan yang luas di pantai barat Sarawak. Kegiatan pertanian dijadikan kegiatan utama dan tanah subur akibat endapan daripada kejadian banjir. Dan seterusnya adalah pantai barat Sarawak. Pantai barat Sarawak, dataran yang luas dan terdiri daripada tanah yang subur untuk kegiatan pertanian seperti lada hitam, padi dan nanas.
dan sesuai sebagai pusat pertempatan dan pentadbiran. Seterusnya kita lihat lokasi pinggir laut di Malaysia. Kedalaman laut di Malaysia lebih kurang 180 meter kerana berada di atas pentas benua. Semua negeri di Malaysia mempunyai pinggir laut kecuali Kuala Lumpur dan Putrajaya. Gambar di sebelah ini adalah bentuk muka bumi yang berada di pinggir laut. Kita lihat bentuk muka bumi di pinggir laut terjadi akibat daripada dua proses, iaitu proses yang pertama akibat hakisan ombak dan yang kedua pemendapan ombak. Kita lihat ciri-ciri fizikal yang terdapat di kawasan pinggir laut akibat daripada hakisan ombak. Yang pertama adalah tebing tinggi, gua, gerbang laut, batu tunggul sisa ataupun batu sisa, teluk dan juga tanjung. Ini akibat daripada proses hakisan. Manakala bentuk muka bumi yang terhasil akibat daripada proses pemendapan ombak ialah pantai, lagun, ini pantai, lagun, anak tanjung, tombolo, beting pasir dan juga pulau. Ini akibat daripada proses pemendapan ombak. Kita lihat pula lokasi saliran di Malaysia. Saliran adalah merujuk kepada sungai dan tasik. Sungai Malaysia adalah pendek, beraliran deras dan berliku-liku. Tasik semula jadi dan tasik di Malaysia terdapat dua jenis tasik, iaitu tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Kita lihat lokasi sungai dan tasik di semenanjung Malaysia. S1 adalah Sungai Muda, S2 adalah Sungai Perak, S3 Sungai Kelantan, S4 Sungai Bernam, S5 Sungai Pahang iaitu sungai terpanjang di semenanjung Malaysia, dan S6 adalah Sungai Endau. Di sini di negeri Terengganu terdapat sebuah tasik iaitu Tasik Kenyir. Manakala di negeri Pahang ada dua tasik iaitu Tasik Chini dan Tasik Berak. Tasik Chini dan Tasik Berak adalah merupakan tasik semula jadi, manakala Tasik Kenyir adalah tasik buatan manusia. Okey, kita lihat lokasi sungai dan tasik di negeri Sabah dan Sarawak. Di sini S7 adalah Sungai Sugut, S8 adalah Sungai Padas, S9 Sungai Kinabatangan iaitu sungai terpanjang di negeri Sabah, S10 adalah Sungai Baram, S11 Sungai Rajang iaitu sungai terpanjang di Sarawak dan sungai terpanjang di Malaysia, Sungai Rajang. Dan S12 adalah Sungai Batang Lupa. Kita imbas kembali pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang bentuk muka bumi. Di Malaysia terdapat empat bentuk muka bumi, iaitu tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran. Tanah tinggi adalah merupakan kawasan yang berketinggian 180 meter dari aras laut. Ketinggian melebihi 180 meter dari aras laut, terdiri daripada banjaran gunung dan dataran tinggi. Tanah pamah pula adalah kawasan tanah yang datar dan beralun dengan ketinggian kurang daripada 180 meter. Pinggir laut terdapat banyak ciri-ciri fizikalnya, dan saliran adalah merupakan sungai dan tasik di mana berpunca dari kawasan tanahan hujan dan kawasan tanah tinggi. Untuk latihan hari ini ialah kamu buat modul geografi di muka surat 8 hingga 11. Ini adalah muka suratnya. Dan cikgu harap kamu dapat buat latihan dengan merujuk kepada video ini dan juga merujuk kepada buku teks. Selamat belajar di rumah.